Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada pagi yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ni kita akan sambung lagi risalah kita 40 amalan mudah menurut sunnah, yang mana sebelum ni kita sebut dua sunnah yang mudah. Yang pertama, menyebut ataupun melafazkan jazakallahu khairan bila mana orang melakukan kebaikan pada kita. Dan yang kedua, bila mana kita bercakap dengan orang, terutamanya nak sampaikan perkara-perkara penting, ulang 3 kali. Tujuan dia litu'aqala anhu, supaya perkara yang disampaikan tu dapat difahami dengan baik. Maknanya sunnah yang kedua tu memudahkan urusan orang dan mudahkan percakapan kita, tidak payahkan percakapan kita bila mana kita berurusan dengan orang. Okay. Dan pada pagi ni kita akan masuk ataupun kita akan bahas sunnah yang mudah yang ketiga, iaitu bacaan apabila dipuji oleh orang. Bila mana orang puji kita, depan kita orang puji kita, apa yang kita kena buat? Bacaan apa yang kita kena sebutkan? Okay. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Hadis ni tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, tapi diriwayatkan dalam Adabul Mufrad oleh Al-Imamul Bukhari, kitab lain. Dan hadis ni ada yang menilainya sebagai mauquf, tak sampai kepada musnad. Ada yang mengatakan hadis ni tak sampai kepada darjat sahih yang tinggi, ada yang kata hasan. Tapi ada sebahagiannya mensahihkan juga hadis ni. Okay. Iaitu bila mana kita dipuji oleh orang, bacaan yang kita kena sebut, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Itu doa ataupun bacaan bila mana orang puji kita. Maksudnya, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, semoga engkau tidak menghukumku kerana apa yang mereka katakan. Waghfirli ma la ya'lamun. Dan ampunkanlah aku atas apa yang mereka tidak ketahui. Ampunkanlah aku atas perkara yang tidak mereka ketahui. Bila mana orang puji kita, ini bacaan dia ataupun ini lafaznya. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Maknanya doa yang ringkas. Pengajaran ataupun hikmah daripada kita sebut perkataan ni, dia kata bacaan ini diriwayatkan daripada golongan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mendengar pujian daripada orang lain, jika diamati kandungan lafaz doa ini jelas menunjukkan beberapa perkara penting. Hikmah-hikmah yang cuba dicari dan digali
daripada perkataan ni ataupun doa ni bila mana orang puji kita. Yang pertama daripada doa tu, ia menunjukkan bahawa mereka sentiasa merendahkan diri dan meminta sesuatu supaya Allah memperbaiki diri mereka. Tu poin pertama. Orang puji kita, orang sebut kita kebaikan, orang sebut kita baik ke apa semua depan kita. Kita sebut perkataan ni, kita minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak riak dengan pujian yang orang tu sebut. Sebab tu kalau kita tengok dalam kaedah nak puji orang ni, dalam ni pun dia ada bahas, tapi kita sebut dulu. Yang terbaik nak puji orang ni macam mana? Jangan puji di hadapan dia, puji di belakang. Puji di belakang, maknanya kita bercakap dengan orang ketiga, kita puji. Jangan kita puji depan dia. Sebab puji depan dia merosakkan dia tu sendiri. Merosakkan dia tu sendiri. Okay. Bila mana orang puji kita, kita pun sedap dengar, kembang jadi. Jadi kembang, jadi berasa segar lah kalau orang duk puji ni. Dan kadang-kadang sifat puji depan orang ni, dia bukan betul-betul nak puji kebaikan tu. Kadang-kadang nak mengampu, jack lah, orang Terengganu panggil jack. Nak bagi kawan tu sedap lagi, sebab ada maksud-maksud lain. Cuma kata para ulama, bila mana kita ni nak sangat pujian orang, carilah pujian pada dua golongan. Ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab dia Mukhtasar Minhajul Qasidin, sebuah kitab ringkasan kepada Ihya Ulumuddin yang disaring sikit dalam tu, utamanya hadis-hadisnya, tapi masih lagi bawa ataupun dia mendatangkan poin-poin daripada kitab asal. Okay. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, apabila kamu ingin mencari pujian di kalangan makhluk, cari daripada dua golongan. Maknanya dia kata, kalau nak suruh orang puji kita, puji depan-depan. Hanya dua golongan ni saja. Siapa? Ibu dan bapa. Yang pertama, mak dan ayah kita. Yang kedua, para alim ulama. Sebab dua golongan ni kalau dia puji dia orang tidak bersifat mengampu, tapi puji dia orang bersifat doa kebaikan. Kalau nak cari pujian orang, cari pujian mak dan ayah kepada kita. Bahkan ada sebahagian ulama kata kalau kita buat satu kebaikan, nak suruh dia puji, itu termasuk daripada perkara yang dibolehkan. Nak suruh mak ataupun ayah kita puji, kita buat tu nak suruh dia puji, dan kita nak dengar dia puji. Sebab dia datang daripada perasaan sayang, dan juga dia datang daripada pengharapan, doa. Sama juga dengan pujian orang alim ataupun orang yang saleh. Pujian itu bersifat doa, tidak bersifat mengampu, tidak bersifat merosakkan orang yang kena puji itu. Seterusnya yang disebutkan, mereka sedar bahawa pujian tersebut sebenarnya diberikan kerana manusia tidak mengetahui apa yang tersembunyi daripada dosa-dosa mereka. Jika manusia mengetahui dosa-dosa yang ada pada insan, sudah pastinya pujian itu tidak diberikan. Seorang sahabat Nabi bernama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Lau ta'lamuna ilmi lahasautumut turaba ala ra'si." Kalau kamu mengetahui seperti aku ketahui tentang dosa diriku sendiri, sudah pasti aku akan meletakkan pasir, kamu akan meletakkan pasir di atas kepalaku. Okay. Maknanya kita hari ni orang boleh puji kita kerana Allah Ta'ala tutup aib kita. Allah Ta'ala tidak nampakkan keaiban diri. Yang orang nampak ialah kebaikan, kehebatan, karisma orang tersebut. Maka orang pun puji. Tapi hakikat yang mengetahui diri itu sendiri ialah diri empunya diri itu. Maknanya orang tu sendiri. Kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu tahu apa yang ada dalam hati aku, perangai sebenar aku, lahasautumut turaba ala ra'si, kamu akan taburkan pasir atas kepala aku. Jadi hari ni kita tengok orang, satu-satu orang, kita nampak macam baik, bagus. Kita puji, bila mana kita dengar orang puji, kita baca Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau ambil ataupun engkau hukum aku kerana apa yang mereka sebutkan.
Sebab bila mana orang puji kita baik, Allah Ta'ala akan uji kebaikan kita tu. Sampai takat mana kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok sebahagian para ulama, nak tengok orang tu baik, antara orang kata apa, cara yang disebutkan oleh para ulama lah, bermusafir dengan orang tersebut. Kita tahulah baik tak baik orang tu. Masa belum musafir ni elok molek kena musafir sekali, kereta rosak kali maki cukup hebat dia maki. Orang bawa kereta lebih kurang baru tahu, musafir sekali baru tahu. Tanya duduk hari, masa duduk relax ni okey lah, badan tak letih apa. Duduk sekali baru tahu real face, wajah sebenar. Tapi bukanlah makna kata nak tengok orang baik mesti kena pergi musafir. Cuma nak beritahu antara petanda yang diletakkan oleh para ulama. Dan itu bukan juga usaha nak cari aib orang, bukan. Cuma nak beritahu pada kita, setiap manusia dia ada kelemahan dia. Setiap manusia dia ada kelemahan dia yang tersendiri. Sebab tu kalau kita tengok, ada satu hadis Nabi pernah sebut. Nabi kata pada satu lepas selesai salat, hadis tu riwayat daripada Abu Daud dan Tirmizi. Selesai salat, Nabi kata satadkhulu min bab, akan masuk daripada pintu ini ahli syurga. Nabi sebut. Sahabat-sahabat duduk dengar dalam majlis, Nabi kata nanti akan masuk daripada pintu ni seorang ahli syurga. Lepas pada Nabi sebut masuk seorang lelaki yang dikenali di kalangan orang Madinah sebagai namanya Abu Damdam ataupun riwayat Abu Diram. Abu Damdam ataupun Abu Diram. Abu Damdam ataupun Abu Diram ni siapa dia? Dia ni dari segi hafal hadis tak ada riwayat hadis Abu Damdam. Dari segi keterlibatan dalam jihad tak ada juga. Bahkan lebih dahsyat, dia tu digelar sebagai itah ataupun ma'tuh. Itah ma'tuh ni maksud dia apa? Orang yang lurus bendul. Lurus bendul. Orang kata kat dia pun dia tak marah. Orang puji pun muka tara tu. Kutuk depan-depan pun muka tara tu. Puji depan-depan pun muka tara tu. Bahkan dia ni menjadi bahan jenaka bagi orang-orang yang nakal di Madinah. Bila mana dia lalu di tepi wanita ataupun perempuan-perempuan Madinah, tengok gelagak dia, orang tahu, orang suka. Tak hebat sangatlah. Cuma Nabi kata akan masuk daripada pintu ni ahli syurga. Sahabat terkejut, oh ni rupanya ahli syurga. Orang yang bukanlah join perang Badar apa semua, tak ada. Esoknya kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sebut lagi. Nabi kata satadkhulu min hadzal bab, akan masuk daripada pintu ni ahli syurga. Lepas pada Nabi sebut, masuk juga Abu Damdam. Hari kedua. Sahabat terkejut. Hebat kat mana Abu Damdam ni? Okay. Masuk hari ketiga, Nabi sebut benda yang sama. Akan masuk daripada pintu ni ahli syurga. Ternyata yang masuk ialah Abu Damdam juga. Lepas daripada tu, Abdullah bin Mas'ud ni dia tekad, aku nak pergi bermalam di rumah Abu Damdam, nak tengok apa amalan Nabi sebut dia ni ahli syurga. Pergi rumah Abu Damdam. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku tak boleh duduk rumah aku sebab ada masalah. Masalah apa tak disebutlah. Jadi aku minta nak bermalam di rumahmu. Tu dia buat halah nak duduk rumah Abu Damdam. Maka Abu Damdam kata duduk. Tidurlah rumah aku. Bila mana dia tidur, dia terjaga. Dia jaga pada waktu malam. Abdullah bin Mas'ud ni sebab dia nak tengok apa Abu Damdam buat. Selesai salat Isyak, balik rumah, duduk tunggu. Dia bangun tahajud tu pukul berapa? Dia duduk tunggu. Tak bangun pun malam tu. Bangunnya bila? Dekat dengan waktu subuh. Tu pun bukan semayang kat rumah. Semayang 2 rakaat. Lepas selesai azan, lepas tu salat subuh dengan Nabi. Habis Abdullah bin Mas'ud kata, tak ada amalan apa pun malam. Semalam tak ada buat apa-apa pun. Malam kedua pun begitu juga. Benda yang sama. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, siang hari dia keluar. Dia tidaklah duduk dalam rumah beribadat pun. Siang hari dia keluar. Tak adalah sibuk nak salat sunat apa semua, tak ada. 2-3 hari lebih kurang dia duduk. Akhirnya dia memberanikan dirilah
Tanya Abu Damdam. Dia kata, Abu Damdam, tujuan aku mari ke rumah kamu ni, aku bermalam rumah kamu, bukan kerana rumah aku ada masalah. Bukan tu pun. Cuma aku nak tahu apa sebab Nabi kata kamu ni ahli syurga. Aku nak tahu yang tu je. Okay. Kita tengok perasaan sahabat Nabi ni, dia tahu orang tu ahli syurga, dia makin rasa nak tahu apa amalan. Dia orang tu sahabat Nabi dah. Yang lebih dahsyatnya, sahabat Nabi yang ada status ahli syurga dah, dapat tahu ada orang ahli syurga, masih nak tahu lagi. Kat mana dia masuk syurga? Kalau kita Nabi dah jami dah, 10 orang tu confirm nama kita ada. Lepas tu Nabi beritahu ada seorang lagi, orang tak apa lah, nama dah ada dah, tak payah kita tengok lah. Nama saya dah ada dah, tak payah kita tengok lah amalan dia apa benda. Okay. Tapi Ibnu Mas'ud ni dia pergi tengok, dia kata pada Abu Damdam, dia kata, Nabi sebut kamu ahli syurga. Maka kata Abu Damdam, kalau Nabi sebut dan kamu datang nak intai amalan aku tengok amalan kamu hebat lagi rumah aku. Abu Damdam kata, aku tengok kamu malam pun bangun tahajud, siang pun salat sunat. Aku tuan rumah, tahajud pun tak buat, salat sunat siang pun tak buat. Tapi kalau Nabi kata macam tu, aku cuma ada satu amalan. Amalan aku apa? Amalan aku sebelum daripada aku tidur, aku maafkan semua orang yang memperbodohkan aku pada waktu siang. Aku tak ambil apa-apa pun daripada kata-kata dia. Dia nak kata aku ni luruh benda ke, dia nak kata aku apa, aku tak ada masalah. Aku tidak simpan apa-apa pun dalam hati aku. Mungkin kerana itulah Allah Ta'ala pilih dia. Maknanya dia orang yang positif dalam semua keadaan. Positif dalam semua keadaan. Kita tengok dia punya nilai yang Allah Ta'ala tengok pada diri dia. Walaupun keterlibatan dari segi jihad tak ada, sebab dia tak mampu. Bukan tak mampu, dia dari segi taktikalnya tidak ada manfaat kalau masuk jihad. Dari segi perancangan perang, dia orang luruh benda, dia tak kenal musuh ke kawan. Bagi pedang libah semua, geng pun libah, kawan yang lawan pun libah. Jadi macam ni buat bahaya je bawa pergi perang. Okay. Maknanya dari segi akal itu, dia itah ni dia bukan orang kata apa, orang yang terencak apa semua tak. Cuma dia orang yang boleh berfikir. Cuma dia perangai dia tu, orang kata pun dia tak marah. Dia macam orang yang hilang marah. Kata apa pun tak jadi apa kau macam ni. Sakit hati pada orang yang marah pula. Kata pun muka macam tu, tak kata pun muka macam tu. Itah dia panggil. Istilah bahasa Arab dia panggil itah ataupun ma'tuh. Okey. Jadi nak beritahu pada kita, Allah Ta'ala nilai kita daripada benda-benda seperti itu. Allah Ta'ala nilai kita daripada benda-benda yang kecil. Okay. Jadi balik semula pada hadis kita ni, kata penulis, apabila mereka dipuji, mereka merasakan rahmat Allah ke atas mereka, sehingga Allah tidak mengambil tindakan terhadap mereka ke atas pujian yang mereka tidak layak menerimanya. Rahmat Allah juga kepada mereka apabila Allah tetap menyembunyikan aib mereka. Jadi nak beritahu pada kita, bila mana orang letak kita pada satu kedudukan yang tinggi, jangan berada di zon selesa. Sebab boleh jadi orang yang kita nampak nilainya rendah, tapi Allah Ta'ala lebih dengar lagi, lebih dengar. Kalau tuan-tuan pernah dengar nama seorang tokoh ulama hadis juga, nama dia Muhammad bin Munkadir. Dia ni awal lagi daripada Imam Malik. Muhammad bin Munkadir ni Imam Malik pujilah kealiman dia. Masa dia duduk di Madinah, dia memang orang Madinah pun. Dia memang ulama di Madinah. Cerita ni kita boleh cari dalam kitab Sifatus Safwah oleh Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi sebut cerita ni. Dia kata Muhammad bin Munkadir satu hari duduk dalam Masjid Nabi, Masjid Nabawi itulah. Dan pada waktu tu, orang kata apa, berlakunya kemarau panjang di Madinah, kemarau panjang. Dan pemerintah pada waktu tu sudah beberapa kali melakukan salat istisqa, minta hujan. Tapi hujan tak turun. Jadi pada waktu tu orang kekeringan. Jadi Muhammad bin Munkadir ni, dia amalan dia akan mari masjid awal. Maknanya waktu sahur dah mari masjid, ibadah di masjid, tahajud semua. Bila mana nak masuk waktu subuh, dia rehat daripada ibadah dia tu. Dia rehat, orang nak azan subuh, dia rehat. Dia buka kain yang dia gunakan untuk selimut badan dia tu, untuk dia selimutkan kaki dia. Mungkin
cuaca ataupun orang kata apa, waktu sahur ni waktu sejuk sikit, jadi macam nak berehat, nak tidur. Memang dalam sunnah Nabi pun, Nabi tahajud, Nabi tidur pula, lepas tu baru Nabi bangun balik. Tu sunnah Nabi. Sunnah kita tak bangun tahajud, tidur tak bangun, bangun tak bangun lepas subuh. Tu sunnah kita. Okay. Sunnah Nabi tidur sekejap, okay. Jadi masa dia nak tidur tu, dia tengok di saf pertama dan kedua Masjid Nabawi ni ada seorang lelaki duduk berdoa. Doa dia tu lain macam sikit. Okay. Doa dia, Allahumma sqina, ya Allah engkau turunkanlah hujan kepada kami di Madinah. Wa illam yunzil, sekiranya kamu tidak turunkan hujan, aku akan ambil tindakan pada kamu. Oh, doa dia lain macam sikit doa. Muhammad bin Muqaddir kata, majnun hadzal rajul, gila dia ni. Dia desak Tuhan suruh turun hujan, lepas tu dia boleh sebut, kalau hujan tak turun aku ambil tindakan pada kamu. Dia sebut. Muhammad bin Muqaddir kata, tak layan dia ni. Bila mana dia letakkan tangan dia tu, selesai dah berdoa, tangan tak sempat sentuh puha lagi, kata Muhammad bin Muqaddir, aku mula mendengar renyai-renyai hujan di luar masjid. Renyai-renyai hujan. Pada waktu tu dia angkat balik tangan, dia berdoa, ya Allah, siapalah aku sehingga kamu mendengar doa aku. Muhammad bin Muqaddir pun aim dia, lepas subuh nanti nak kejar dia ni, nak tanya. Selesai solat subuh apa semua, dia pun ikut lelaki ni balik ke rumah dia. Rupanya dia duduk di ujung Madinah, dan dia ni tukang kasut. Seorang tukang kasut, orang yang baiki kasut, bukan orang yang hebat. Dia buka kedai dia, maka Muhammad bin Muqaddir pun pergi dekat dia. Muhammad bin Muqaddir ni dah dikenali orang ulama hebat. Maka dia tu sebagai tukang kasut, dia kata, wahai Syekh, ada kasut nak baiki ke? Tak sempat kenal diri sebab dia tu orang famous dah, orang kenal. Muhammad bin Muqaddir pun tanya, aku nak tanya kamu satu soalan. Kamu ke lelaki yang berdoa nak ambil tindakan pada Tuhan bagi tadi? Dan lepas pada tu hujan pun turun. Hujan turun dengan lebat. Lepas pada dia berdoa tu, hujan renyanya dan hujan turun dengan lebat. Okay. Maka lelaki tukang kasut tu pun kata, kamu tak ada urusan dengan lelaki tu. Tak ada apa-apa urusan dengan lelaki tu. Kalau nak baiki kasut, baiki kasut. Kalau nak tanya doa, jangan tanya. Jadi dia tak selesa dengan pertanyaan Muhammad bin Muqaddir. Dia pun kata pada Muhammad bin Muqaddir, kalau macam tak ada nak baiki kasut, boleh balik Hambak terus. Boleh balik. Jadi kawan tu pun balik. Muhammad bin Muqaddir pun balik. Esoknya nak cari lagi dia. Tunggu waktu sebelum subuh sahur di masjid, tak mari lagi tu. Tak mari. Lepas subuh pergi cari kedai dia tu tak buka, tak ada. Okey. Maka tanya kedai sebelah, mana tukang kasut ni? Dia kata, Syekh semalam lepas daripada dia bercakap dengan kamu, dia bungkus barang dia keluar pada Madinah. Tak tahu pergi ke mana. Terus keluar pada Madinah. Kata Muhammad bin Muqaddir, dia lah orang soleh di Madinah yang aku tak kenal nama dia apa. Tuan-tuan boleh bayang, orang soleh, nama dia kita tak kenal, cerita dia je kita dengar. Sebab tu Ibnu Jauzi dia tulis kitab Sifatus Safwah. Sifatus Safwah ni ialah cerita orang-orang soleh yang tidak dikenali nama, yang bertembung dengan orang soleh yang hebat zaman tu, tapi nama tak kenal. Tabaqat as-safwatu fil Madinah. Martabat orang-orang saleh di Madinah, dia letak situ. Dan cerita tu ada dalam bahagian tu, ni orang saleh di Madinah. Mana kita boleh tengok tuan-tuan, orang yang, yalah, sebahagian kita orang kenal, tapi belum tentu Allah Ta'ala kenal lagi dia. Sebahagian orang tak kenal pun. Orang tak kenal, tapi Allah Ta'ala cukup kenal dengan dia, dan cukup nak dengar doa dia. Jadi kalau kita dipuji oleh orang, perasaan-perasaan seperti itu kena datang. Iaitu perasaan Allah Ta'ala tutup segala kita sehingga orang nampak hebat kita. Tapi hakikatnya selama mana namanya manusia, dia ada dosa. Dia ada dosa yang Allah Ta'ala sembunyikan, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sembunyikan. Okay. Jadi sebahagian para ulama kata, memuji secara direct ialah perkara yang tidak sepatutnya. Yang tidak sepatutnya, kecuali macam saya sebut tadilah, pujian mak dan ayah, pujian para ulama, dan ada sebahagian lagi kata puji sesama pasangan, sesama suami isteri ni. Tujuan ni untuk mengeratkan lagi
hubungan apa-apa semua. Okay. Cuma nak beritahu, jangan amalkan puji depan orang direct, tapi doakan dia. Doakan dia supaya dia sentiasa dalam amal kebaikan apa semua. Benda ni pernah berlaku kepada seorang sahabat, kalau tak silap nama dia Abu Sa'id Al-Khudri ataupun Abu Dzar Al-Ghifari. Rasanya Abu Dzar Al-Ghifari. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Abu Dzar ni orang yang kuat buat ibadah. Dia dikenali sahabat yang kuat buat ibadah. Sebelum dia masuk Islam, dia ni perampok ataupun orang yang suka samun orang. Sebut je Bani Ghifar, orang Arab semua tahu. Ni semua keturunan perampok Bani Ghifar. Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, tukar jadi orang baik. Dia beramal ibadah banyak. Dia sama macam Malik bin Dinar, lebih kurang dua orang tu. Okay. Dia ni suka buat baik, dan bila mana dia selalu ibadah, orang selalu bercakap. Orang tak puji depan dia. Cuma orang, dia dengar, dia lalu tepi-tepi kedai, dia dengar. Ni lalu orang soleh, lalu orang baik. Jadi dia rasa tak selesa dengan benda tu. Okay. Tak selesa dengan pujian seperti itu. Lalu dia pun pergi mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah termasuk daripada riak? Kita dengar orang puji kita berasa macam sedap. Orang bukan puji depan-depan, cuma kita terserempak dengan orang puji tu. Lepas tu datanglah diri dia tu rasa macam sedap lah. Rasa macam sedap dah dengar orang puji tu, macam sedap. Termasuk pada riak tak, wahai Rasulullah? Dia tanya Rasulullah. Rasulullah jawab dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah kata, tilka ajilu busyral mu'min. Itulah berita gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Nabi kata, bila mana kita buat baik, orang puji, orang perasan kita buat baik. Kita sembunyi dah buat baik kita tu, tapi orang perasan. Maka kata Nabi, itulah petanda awal Allah Ta'ala nak beri pahala pada amalan tu. Petanda awal, sebelum nampak balasan di akhirat. Tapi syaratnya, orang puji belakang kita terdengar. Bukan kita yang puji diri kita sendiri. Ataupun kita cerita ke orang, saya semalam saya semayang tu dalam masjid. Orang pun duk bercakap dia semayang. Itu pun berasa macam, itulah tilka ajilu busyral mu'min. Kita dulu beritahu ke orang. Dia tak aci yang beritahu ke orang kan. Orang perasan. Kita tengok sebahagian para ulama, amalan dia orang hebat, tapi dia cuba sembunyikan, tapi cerita kesalehan tu sampai ke zaman kita. Contoh dia banyak. Sebahagian orang alim, ada yang bila mana dia orang ni puasa. Kalau kita tengok kisah Ibrahim An-Nakhai, guru kepada Al-A'mash, Sulaiman ibn Mihran, seorang ulama hadis. Okay. Dia kata Ibrahim An-Nakhai, anak murid dia kata Al-A'mash, Ibrahim An-Nakhai, setiap kali aku nak pergi ke tempat dia nak belajar hadis, aku perasan dia ni baca Quran. Sebelum anak murid mari belajar, dia baca Quran. Okay. Bila mana dia dengar saja bunyi slipper tu, dia tutup Quran, dia pura-pura tidur. Dia tak nak tunjukkan pada anak murid dia sedang buat amal kebaikan. Dia dengar macam ada orang nak datang, dia tutup Quran, dia tidur. Sedangkan kami tahu dia tu baru selesai baca Quran. Cerita kita boleh banyak cerita soleh dia orang tu ratus tahun sampai zaman kita ni. Mana nak beritahu yang dia orang buat tu benda yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Benda yang ikhlas kerana Allah. Sebab tu cerita tu sampai kepada kita. Kalau benda tu tak sampai. Sebab tu nak buat satu benda ni perlu ada keikhlasan, bukan nak kepada pujian orang. Asy-Syaibani ni anak murid kepada Imam Malik. Asy-Syaibani ni dia sebelum pada tu dia belajar dengan seorang tokoh hadis di Mesir, nama dia Laits bin Sa'ad. Asy-Syaibani ni bila mana dia belajar dengan Imam Malik, masa tu Imam Malik tulis kitab Muwatta. Dia beritahu pada Imam Malik. Dia kata, wahai Imam, lepas daripada kamu tulis kitab Muwatta ni, ramai ulama hadis lain duk tulis juga kitab nak letak nama Muwatta sama macam kamu juga, kitab hadis. Jadi anak murid dia kata, keluarlah fatwa sikit supaya orang tak plagiat nama kitab tu. Maknanya jangan orang tak curi idea akademik tu. Kata Imam Malik mudah je. Imam Malik kata, dia berdoa. Dia kata, ya Allah, sekiranya aku buat ni ikhlas kerana kamu, kekalkan kitab tu. Kekalkan Muwatta Malik. Zaman Imam Malik ni
kitab nama Muwatta bukan Imam Malik je tulis, ramai tulis. Okay. Tapi yang sampai dekat kita yang kekal tu ialah Muwatta Malik sahaja. Yang lain tak kekal. Tulisan orang lain tu tak kekal, walaupun nama sama, judul yang sama, Muwatta juga. Tapi yang kekal ialah Muwatta Malik. Nak beritahu pada kita keikhlasan. Imam Malik tak ada masalah orang nak curi nama, idea ikut Tapi aku buat tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tengok orang ambil manfaat. Orang ambil manfaat. Sehingga hari ni kita tengok di Morocco, Maghribi, di negara Maghribi ni, dia ada satu masjid yang besar. Masjid Hassan Khamis, masjid besar tengah bandar Rabat. Masjid tu besar, dulu pernah duduk top 10 masjid terbesar di dunia. Masjid besar. Di masjid ni dia ada satu kerusi pengkuliah. Kerusi pengkuliah tu, nama dia kursi Al-Imam Malik. Kerusi Imam Malik. Sebab Morocco ni memang mazhab Maliki pun. Okay. Siapa yang boleh mengajar situ? Yang mengajar situ hanyalah orang yang hafal Muwatta Malik habis. Tak hafal, tak boleh duduk atas kursi tu, tak boleh mengajar. Tak boleh mengajar situ. Dan sekarang ni yang mengajar situ seorang tokoh yang muda lah, tak sampai umur 40-an lagi, Dr. Said Kamali. Pernah datang ke Malaysia beberapa kali atas jemputan setengah-setengah universiti. Tuan-tuan boleh tengok Dr. Said Kamali ni, dia orang muda dan menghafal habis Muwatta Malik. Dan dia ni memang Maliki dia tu kuat lah, mazhab Maliki dia tu kuat. Tapi kita boleh tengok kuliah dia, tuan-tuan tengok kuliah dia, dia ada seorang baca Muwatta Malik dan dia dengar bacaan tu, dia syarah. Okay. Dan kadang-kadang dia betulkan bacaan orang bawah, tapi dia tu tak bawa kitab, tak bawa apa. Dan memang hebat lah. Kita kata orang-orang belah-belah sana ni memang hafalan dia tu dahsyat. Saya sendiri pernah belajar dengan seorang syekh pada Morocco ni. Dia kata tempat menghasilkan penghafal Quran terbaik di dunia, Syankiti dan juga Maghribi. Syankiti ni Mauritania sekarang ni, dan yang kedua ialah Maghribi hari ni. Macam mana cara dia orang hafal Quran? Tikrar. Tikrar ni maksud dia ulangan. Dan cara dia orang hafal Quran ialah dengan tulis atas papan. Dia orang tak akan pindah ke muka surat lain sehingga hafalan tu habis. Dan cara dia orang hafal, dia orang akan ulang satu muka surat tu 4,000 kali. 4,000 kali ulang. 4,000 kali. Saya dengar benda tu, jauh. Sebab saya pun ada pengalaman hafal Quran. Kita hafal Quran 6 kali tu saya ingat dah. Kita baca Quran, kita hafal, nak tasmid esok. Contoh hari sekolah nak tasmid, nak hantar hafalan kita, ulang malam tu, ulang 6 kali. 6 kali ulang, rasa macam nak pergi main dah. Saya macam ingat. Tapi memang saya selalu dengar pada mana-mana guru tahfiz pun, jangan tertipu dengan rasa ingat tu. Memang betul kau esok kita nak baca memang tak ingat. Tengah padang kita kena jemur, kena denda. Okay. Memang tikrar ni ataupun pengulangan ni benda yang sangat perlu ditekan. Dia kena ada sifat sabar. Sebab tu kau tengok Abdullah bin Mas'ud, dia hafal surah Baqarah berapa tahun tuan? 5 tahun lebih. Surah Baqarah 286 ayat. 286 ayat, dan dia tu orang Arab, bukan Melayu pun. 5 tahun ataupun 6 tahun kata Imam Nawawi. Surah Baqarah tu dia nak habis 6 tahun. Bukanlah dia tu tak cerdik sangat ataupun lambat pikak sangat. Cuma nak beritahu kepada kita, dia nak bagi benda tu pasak kuat. Sebab tu hari ni institusi tahfiz dia kena tekan benda ni. Sebab sebahagian orang dia berlumba siapa hafal habis Quran. Saya ingat zaman saya belajar, ada seorang senior kita ni hafal Quran cukup laju, 7 bulan 30 juzuk habis. Dah lah hafal cepat, malam-malam makan Maggi je. Kau orang selalu sebut orang hafal Quran tak boleh makan Maggi. Dia paling banyak makan Maggi, dia paling ingat. Okay. Saya bukan kata lepas ni makanlah Maggi, cuma nak beritahu pada kita kadang-kadang benda tu mitos kau. Tapi adalah kesan dia tu, memang adalah kesan dia sikit. Tapi kita tengok tiap-tiap hari beli Indomie, mi sedap ke Maggi semua. Esok boleh tasmid sejuzuk, 2 juzuk, 7 bulan. Tapi alhamdulillah dia ingat lagi lah. Dia antara peserta yang Malaysia pernah hantar ke Dubai, masih ingat lah. Cuma sebahagian kita dia nampak hebat dekat hafal cepat.
Dia tak nampak hebat dekat hafalan yang mantap sampai ke mati tu. Sebab yang hafal Quran ni, hafal senang tuan. Nak jaga biar ingat sampai ke mati, itu yang paling susah sebenarnya. Okay. Jadi kita sebut sikitlah beberapa sebagai penutup sini. Dia bawa juga sini hukum al-maddahin, iaitu hukum nak puji orang. Dia kata ulama mempunyai beberapa pandangan. Pujian kepada insan ini sebenarnya adalah membahayakan. Oleh itu Nabi SAW pernah mengarahkan agar sahabatnya meletakkan pasir pada wajah orang yang suka memuji. Ini ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata bila mana orang puji kita dengar orang puji kita, nahfi fi wujuhil maddahina bit-turab. Dengar orang puji tu, ambil pasir, lempar muka dia. Hadis sahih sebut macam tu lah. Okay. Macam mana nak buat tuan-tuan hadis ni? Dengar-dengar orang puji, kepal lu tanah. Ngam dia puji kita pun tagur lah, terang kata lempar tu muka. Okay. Ulama ada beza pendapat dalam hadis ni. Okay. Dia kata yang pertama, sebahagian ulama menganggap hadis ini ditafsirkan dengan zahir lafaznya, iaitu sememangnya kita perlu meletakkan tanah di wajah orang yang suka memuji itu. Ada yang faham zahir. Dengar-dengar orang puji, tuan ambil pasir, lesek terus muka dia. Tak cakap banyak. Puji kita, sebahagian kita mungkin dia puji orang, tak puji kita tu kita lesek muka dia. Sebab apa puji dia ni, ambil tanah sikit, pujilah aku. Okay. Bila mana dengar orang puji tu, sebahagian ulama kata zahirnya buat macam tu. Okay. Manakala sebahagian ulama pula mengatakan ia hanyalah metafora ataupun perlambangan. Mereka pula berbeza pendapat tentang takwilannya. Okay. Yang pertama kata, sebahagian ulama mengatakan maksud hadis ini ialah berikan duit yang sedikit kepada pemuji ini sebagai isyarat bahawa ia standing dengan tanah yang tiada nilai. Itu pandangan sebahagian para ulama. Dia sebut bila mana orang puji kita cuba beri sesuatu pada dia. Supaya dia tu tak puji kerana benda-benda. Ini pandangan je lah. Tapi bagi saya rasa kita puji dia, dia puji kita pun bagi duit. Kau sedap, esok puji. Okay. Sebahagian ulama mengatakan maksud hadis ini ialah jangan berikan apa-apa atas pujian itu. Maksudnya. Okay. Maknanya kita tak jawab. Dia puji kita diam. Ataupun kalau kita nak jawab, kita kata dia tu sedap je tu. Maknanya bukan betul sangat apa yang dia sebut tu. Kita cuba menidakkan, kita cuba tutup pintu tu untuk diri kita sendiri. Apa yang dia sebut tu. Tapi yang paling baiknya ialah baca hadis ni. Yang paling baik, baca doa ni, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Waghfirli ma la ya'lamun. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan perbahasan kita pada pagi ini. Satu sunnah saja yang saya nak bahas, iaitu bila mana orang puji kita sebut benda tu. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan ambil hukuman terhadap apa-apa yang dia orang dah sebut tentang aku, dan ampunilah dosa terhadap apa yang dia orang tak tahu. Okay. Jadi setakat tu sajalah kita punya kuliah pada pagi ini. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.